Okey, selamat tengah hari Satu Omega. Boleh dengar tak? Boleh dengar? Siapa? Yan Li. Okey, boleh dengar. Bagus. Sekejap ya. Liu Jiashan. Okey, boleh. Terima kasih. Satu Omega. Berapa orang ni? 11 orang saja. Tak apalah. Okey. Okey, selamat tengah hari. Dah makan ke belum semua? Apa khabar? How do you do? Semua sihat kah? Semua duduk di rumah? Siapa ni? Cak Entong. Sia. Susah. Lagi 25 berapa hari? Online? Sampai 16 hari bulan Julai kan? Jadi kita ada lebih kurang 25 hari online lah ya. Online makna dia kamu belajar di rumah, belajar dari rumah, dan saya mengajar pun dari rumah dah. Cikgu pun tidak pergi ke sekolah ya. Sebab sekarang kes COVID tinggi lah ya, masih lagi 5,000 4,000 kes sehari ya. Dan Sungai Siput pun semalam 1 kes. 2 hari sebelum 2 kes, 1 kes, dan harap-harap Sungai Siput okey lah ya. Jadi walaupun Sungai Siput tak banyak mungkin tidak banyak kes, tapi kita kena jaga-jagalah ya. Ya, Satu Omega kena duduk di rumah. Kalau tidak ada apa-apa hal, duduk saja di rumah ya, dan jaga kesihatan diri. Ya. Susah ya. Memang susahlah. Tapi tak apa, kita cubalah ya. Jaga kesihatan dan jaga apa ni? Bukan kesihatan badan saja, tetapi kesihatan apa? Mental. Ya, jangan stres, relax saja. Okey? Jadi kita cubalah ya belajar online sampai 25 hari lah ya, sampai 16 hari bulan Julai. Lebih kurang begitu ya. Okey. Saya mungkin akan terangkan sedikit saja hari ini, tak banyak. Jadi saya akan share dulu skrin. Okey. Okey, boleh nampak skrin? Apa yang saya kongsikan? Boleh ya? Okey, terima kasih Yan Li. Baik. Ini adalah bab 6 ya. Kita sudah habis bab 5 sebelum cuti 2 minggu. So hari ini kita akan cuba belajar sedikit sahaja. Okey. Bab 6 iaitu jadual berkala. Okey. Dan kamu juga boleh juga buka buku teks, muka surat 164 lah ya. Muka surat 164. Apa ini jadual berkala? Kita akan belajar tentang jadual berkala pada bab yang 6 ini, sedikit demi sedikit ya. Sebelum itu muka surat 164. Okey, semua okey? Okey, muka surat 164 sekejap ya. Baik. Muka surat 164 dulu. Okey, 6.1. Jadual berkala ni kalau diikutkan dia tidaklah
ada berapa subtopik ya. Kalau kita tengok ya, kalau kamu tengok dalam buku teks, dia ada 3 subtopik, 6.1 ya, 6.2 dengan 6.3. Okey. Jadi kita masih lagi di dalam tema yang ketiga, iaitu penerokaan unsur dalam alam. Makna dia bab 5, bab 6, bab 7 ya. Bab 5 kita sudah habiskan ya. Masih ingat lagi bab 5 kita belajar tentang jirim ya. Kita sudah habiskan bab 5, sekarang kita masuk bab 6. Okey. Tema yang ketiga, kita belajar benda yang hidup ke benda yang bukan hidup. Kita ulang balik, kita ingat balik. Bab 5 kita belajar tentang benda apa? Benda yang hidup atau benda yang bukan hidup? Siapa boleh beritahu? Boleh pakai mic sekejap pun tak apalah. Pakai mic lagi senang. Kamu buka mic, cakap, kemudian off mic, mikrofon. Okey, saya ulang lagi. Bab 5, bab 6 ini, kita belajar benda yang hidup atau benda yang bukan hidup. Kelas. Ya, Yan Lee, okey, sudah cakap benda yang bukan hidup. Okey, Yan Lee, sangat bagus. Terima kasih. Yang lain-lain tolong respon ya. Beritahu sajalah, tak apa. Kalau salah pun tidak apa. Jangan risau ya. Saya mau dengar, bukan mau dengar lah, mau respon. Sebab you kamera pun tak boleh buka. Mikrofon pun you tak on, saya tak boleh dengar suara. Mikrofon pun on lah, sekejap. Okey, kita belajar benda yang bukan hidup. Contoh benda bukan hidup. Apa contoh benda bukan hidup yang kamu sudah belajar? Yang biasanya. Ya. Contohnya apa? Cepat. Kita tak ada masa ni. Saya mau sekejap saja hari ni sebelum saya bagi latihan. Apa benda bukan hidup? Contoh, you bagi satu benda yang bukan hidup. Ya. Cepatlah. Sesiapa saja boleh cakaplah mic. Buka on mic sekejap lah. Apa contoh? You tengok benda-benda yang di sekeliling kamu. Meja, macam Yan Lee cakap, meja. Yes, meja kamu benda yang bukan hidup. Ya. Dan meja ini kadang-kadang buat daripada kayu. Dan kadang-kadang dia buat daripada plastik. Dan itu juga benda yang bukan hidup. Ya, kerusi. Sudah. Siapa? Jashan. Kalau sudah meja mesti ada kerusi. Iyalah, betul lah. Kerusi, meja. Tengok sekeliling kamu lah. Ini semua benda-benda yang bukan hidup. Ya, kerusi buat daripada kayu. Ada juga kerusi yang buat daripada plastik. Dan ada kerusi yang buat daripada besi. Ya, itu semua benda-benda bukan hidup. Dan bab 6 ini kita belajar sedikit tentang apa yang panggil unsur. Ini yang kena tengok betul-betul ya. You tengok 6.1 belajar tentang unsur. Apa ini unsur? Nanti kita akan belajar. Dan 6.1 ini kita akan belajar tentang pengelasan unsur. Okey, sebelum itu kita akan belajar apa itu unsur ya. Okey. Cuba tengok gambar dalam buku teks pun sama ya. Dalam buku teks pun sama. Ini. Masih ingat lagi jirim? Ini contoh jirim lah. Kamu tengok sini ya. Ini contoh jirim. Masih ingat lagi? Dia bulat-bulat. Dia kecil. Paling kecil di dalam setiap benda hidup ataupun benda bukan hidup dipanggil jirim. Macam ini, gelang emas ini. Ya. Okey. Gelang emas ini, apa jenis jirim ini? Kita masih ingat lagi bab 5. Jenis apa jirim untuk gelang emas? Okey. Kalau kamu sudah lupa, jirim ni ada berapa? Siapa ingat lagi?
Jirim ni ada berapa jenis? Saya bagi saya bagi bayang-bayang ya. Jirim, bagus Yan Li, bagus, terima kasih. Chiang Yang Li, bagus. Jirim ni ada 3, betul. Apa yang nombor 1? Nombor 1 apa? Cakaplah, cakap. You on mic. Betul. Guess. Betul. Siapa yang cakap ni? Okey, guess. Nombor 2? Cecair. Cecair, betul. Siapa yang cakap ni? Ya, Yan Li. Pepejal, guess, cecair. Yang cakap ni siapa tadi? Nevia kah? Nevia. Nevia. Okey, bagus. Terima kasih. Gas, cecair dengan pepejal. Okey. Cuba tengok gelang emas. Tengok gambar di depan ini ya. Gelang emas ini kamu rasa gas, cecair ke ataupun pepejal? Kamu tengok dia punya zarah. Ini yang kita panggil dia punya zarah dia ya. Sangat dekat. Zarah dia dekat saja. Pepejal. Ya. Terima kasih Nevia. Jashan. Ini adalah pepejal. Okey, cuba tengok gambar di sebelah pula. Gambar sebelah ini dia punya susunan zarah dia. Kalau kamu tengok jauh ya antara dua zarah ini, dia punya kedudukan dia adalah jauh. Dan ini adalah jirim jenis apa? Nombor 2? Yes, Chiang Yan Li, bagus. Nombor 2 ini ialah zarah yang jenis gas. Okey. Ini kita ulang balik lah. Cuma mau bagi refresh balik kita punya pelajarannya tentang jirim. Okey. Dan jirim ini buat daripada zarah ataupun kita panggil dia atom. Kalau yang bulat-bulat itu dipanggil zarah. Dan zarah ini dia kata tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Sebab dia kata saiznya terlalu kecil. Dia tidak boleh tengok dengan mata kasar kerana saiznya yang sangat kecil. Hanya boleh dilihat dengan mikroskop. Okey, ini tak apalah ya, nanti kamu boleh baca kemudian. Okey, next. Muka surat 150 160 ya, 162. 164 ya. Okey. Atom dan molekul. Apa benda pula ini? Atom dan molekul. Okey. Kamu kena ingat ya. Ada yang nak join lagi ke? Okey. Tak apa. Sekejap. Ini muka surat 165. Okey, atom dan molekul. Kamu kena ingat ya. Masih ingat tak lagi? Jirim, dia ada gas, ada cecair, ada liquid. Okey. Kemudian, kalau saya lukiskan ini ya. Kamu tengok dulu ya. Kalau saya lukiskan jenis macam ini. Okey, saya lukiskan satu contoh jirim. Dalam jirim ada apa? Yang bulat-bulat ini apa? Kita panggil dia zar. Yang bulat-bulat ini kita panggil dia zarah. Betul tak? Okey. Yang ini jirim apa? Pepejal, cecair atau gas? Yang ini. Apa nama jirim ini? Jirim ini nama dia pepejal ya. Betul ya? Yes, Yan Li. Ini adalah pepejal. Dan dalam pepejal ini, satu pepejal ini pepejal. Okey. Dalam pepejal ini ada kita juga boleh panggil dia sebagai atom ataupun molekul. Dalam apa ni? Dalam zarah ini ya. Bukan dalam pepejal. Bukan dalam pepejal ya. Di dalam zarah ini. Kita panggil dia zarah. Z-A-R-A-H. Dan semua ini kita panggil dia sebagai semua ini kita panggil dia sebagai jirim apa? Kita panggil dia
sebagai jirim. Kita panggil dia sebagai jirim pepejal. Semua panggil pepejal. Okey. Mana ni? Okey, semua kita panggil dia sebagai jirim pepejal. Tak boleh ke? Okey. Dan dalam zarah ini, kamu ingat ya, dalam zarah ini ada atom dan ada molekul. Okey, dalam setiap yang bulat ini, dalam setiap yang bulat ni ada zarah, ya, partikel, dan dalam partikel, dalam zarah ini ada yang kita panggil atom dan molekul. Dan atom ini terdiri daripada 3 subatom, iaitu proton, neutron dengan elektron. Okey, kita tengok mana itu proton, mana elektron dan mana neutron, ya. Okey. Baik. Ini kena ingat sekejap. Ini kena ingat juga sedikit. Ini yang kita panggilkan sebagai atom. Ya, ini kita panggil dia sebagai struktur atom. Okey. Di mana struktur atom ni terdapat di mana? Di dalam zarah. Faham ya? Struktur atom ini terdapat di dalam zarah. Zarah itu sangat kecil dan atom ini lagi kecil. Okey. Kamu kena kenal pasti dia ada 3 bahagian subatom. Ya, yang pertama kita panggil dia sebagai elektron. Yang kedua proton. Bukan proton saga. Ini bukan proton kereta. Ini proton yang di dalam apa? Di dalam atom ataupun di dalam zarah. Ya, kita panggil dia ada 3 bahagian di dalam zarah itu. Dan yang ketiga kita panggil dia neutron. Senang saja kamu cuba ingat dia punya di manakah elektron, di mana proton, di mana neutron. Okey, dan ini dia punya gambar rajah dia. Okey, kita tengok satu yang persatu ya. Elektron dia zarah yang bersifat negatif dan dia berada di luar. Dia berpusing di luar ini. Nampak dia berpusing. Dia bergerak sebenarnya mengikut orbit. Kalau kamu tengok gambar ini, dia berpusing, dia akan bergerak. Okey. Ada berapa elektron di dalam atom ini? Kelas, ada berapa elektron? Cuba tengok betul-betul. Ini nombor 1. Betul? 3. Betul. Dalam atom ini ada 3 elektron. 1, 2 di sini. Ya, dan ini 3. Ini contoh saja ya, contoh dan dia elektron ini dia berpusing. Dia berpusing di tengah-tengah nukleus. Nukleus ini makna dia yang berada di tengah. Nukleus ini maksud dia yang berada di tengah. Okey, dia berpusing. Macam ini contoh gambar yang dalam buku teks, dia ada 3 elektron. Okey? Boleh Alright. Kemudian okey. Yang seterusnya ialah proton, dan proton ini dia punya charge dia positif. Ingat itu saja. Proton positif, elektron negatif. Ya. Jangan fikir yang susah-susah. Kalau kamu belajar, kalau kalau masuk tingkatan 4, kamu belajar tentang fizik, kamu akan kamu belajar tentang chemistry ataupun kimia ataupun fizik, kamu akan belajar ini lebih lanjut lagi. Sekarang cuba ingat saja, cuba kenal pasti saja. Ya. Proton dia positif, elektron dia negatif. Dan proton ini dia berada di tengah. Ya, berada di tengah ini. Macam sekarang ada berapa proton ini? 1, 2, 3. ya 3 juga proton. 1, 2 dan 3. Dan proton ini dia tidak bergerak. Dia berada di nukleus. Nukleus ini maksudnya dia berada di tengah. Berada di tengah-tengah atom.
Okey. Dan kemudian yang ketiga ialah neutron. Neutron ini dia tidak ada charge. Dia bukan positif, dia bukan negatif. Dia tidak ada charge. Dan kalau ikut dalam gambar ini, neutron ini dia ada 1, 2, 3 dan 4. Okey, neutron ni dia ada 3. Kamu ingat ini saja. Kamu ingat ini saja. Kalau orang tanya, apa benda ini? Ini adalah atom. Ya. Atom ini terdiri daripada 3. 3 apa? Atom ini terdiri daripada 3, elektron, proton dengan neutron. Boleh nampak ke tak boleh nampak ni? Boleh nampak ke tidak boleh nampak atom ini? Kelas. Boleh. Boleh ke tak boleh nampak? Kalau pakai mata sendiri, boleh tengok tak atom? Atom ini dia tak boleh nampak kecuali pakai mikroskop. Mikroskop yang sangat power. Yang power punya mikroskop boleh nampak, tapi kita tak boleh nampak. Dan atom ini dia duduknya di dalam mana? Di mana dia duduk atom ini? Atom ini kamu ingat dia duduk di dalam, sekejap ini. Dia duduk di dalam ini. Masih ingat gambar ini? Yang buku teks tadi? Atom dia duduk di dalam zarah. Dan zarah ini ada di dalam jirim. Masih ingat lagi? Kan? Dalam ini. Dalam zarah ini dia ada atom. Okey? Pening sikit lah kan? Tak apa. Nanti boleh kemudian nanti. Okey. Okey. Saya sambung sedikit lagi sikit saya tak banyak hari ni. Hari ni saya buat sedikit saja. Okey. Kemudian apakah beza antara atom dengan molekul? Atom dengan molekul apa beza? Tengok sini betul-betul. Ya. Atom ini ada berapa zarah di sini kalau kamu tengok? Atom ada berapa zarah? Tengok berapa dia punya zarah dia. Satu saja zarah dia. Ya, ini atom. Satu saja zarah dia. Jadi kita panggil dia atom. Buruk sangatlah saya punya ni, saya punya bulatan ini. Boleh tulis ke? Okey. Saya ambil besar sikit. Ini. Satu saja. Besar sangat ni. Sekejap Okey. Macam atom ini dia hanya satu saja zarah. Molekul dia ada 1 dan 2. Ini kita panggil dia molekul. Dan ini atom. Tapi mestilah unsur yang sama. Mesti unsur yang sama. Unsur yang sama. Macam contoh ini unsur dia adalah O. O ini adalah, siapa tahu? O ini adalah oksigen. Unsur ni adalah oksigen. O ni adalah oksigen. Okey? Ataupun kalau kamu tengok yang ini tadi, yang ini. Kalau tengok yang ini tadi, nampak? Ini molekul oksigen sebab dia ada 2. Kalau kamu tengok yang ini tadi, sebab dia ada 2. Macam ni dia ada 2 atom yang dia gabung sekali. Ya, macam ni satu, yang ni satu. Jadi kita panggil dia molekul. Okey. Yang emas ini hanya satu saja, dia tak gabung dia cuma ada, dia rapat saja. Jadi kita panggil dia atom. Boleh macam ni atom, ini molekul. Okey. Okey, last. Nanti kita sambung. Saya tak boleh buat lama-lama nanti pening. Apakah itu unsur? Ingat betul-betul, unsur ialah bahan yang paling ringkas.
Ya, unsur ialah bahan yang paling ringkas. Dia tidak boleh dipecahkan lagi. Ya, tidak boleh diuraikan secara kimia kepada dua atau lebih bahan yang ringkas. Dia tak boleh lagi pecah. Ya. Dan dalam unsur ini hanya ada satu zarah sahaja. Tak boleh gabung-gabung semua. Okey. Contoh apa unsur? Okey, tengok sini. Besi, unsur. Oksigen, hidrogen, aluminium, karbon, kuprum. Ini adalah contoh-contoh unsur. Okey. Macam ini, baldi zinc. Nampak semua atom yang sama. Ya, kalau kamu tengok di sini, ini semua atom-atom yang sama. Zn. Zn itu apa? Zn itu ialah zinc. Semua unsur yang sama. Ya. Tapi ini bergabung ke tidak gabung? Ini tidak gabung. Jadi kita panggil dia atom. Ini atom zinc semua. Ini atom zinc. Ya. Okey, tengok yang lain. Contohnya di sini oksigen. Oksigen. Sebelah sini ada oksigen. Okey. Yang ini unsur, minta maaf. Yang ini atom ataupun molekul. Siapa tahu ni? Atom ke molekul? Kalau oksigen sini, kamu tengok gambar sini, dia ada dua kan? Dia gabung kan? Ada satu sini, ada satu sini. Ini atom ke molekul? Kelas, atom atau molekul? Siapa boleh jawab? Mana satu? Atom ke molekul? Yes, Yan Li juga betul. Bagus. Dia adalah molekul. Yang ini tadi? Ini adalah atom. Sebab dia tidak gabung. Tidak gabung, kita panggil dia atom. Kalau dia gabung, kita panggil dia molekul. Ya, kalau gabung dia panggil molekul. Okey, sekejap. Sekejap lagi. Okey. Okey, tengok yang lain pula. Macam ini. Hidrogen. Hidrogen ini. Hidrogen ini atom ke molekul? Mana dia? Yang ini. Hidrogen. Dia ada dua H yang gabung sekali. Ini atom ke molekul? Yes, betul Yan Li. Ini adalah molekul. Molekul. Ya. Okey. Paku besi pula. Paku besi ni dia Fe. 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 Ini atom ke molekul ini? Paku besi ini adalah atom. Ya, betul. Sebab dia tidak gabung ya. Dia tidak gabung. Dia cuma rapat-rapat sahaja. Okey. Dan kemudian karbon ya. Ini karbon, dalam pensel ini ada karbon, ini juga adalah atom. Ini juga adalah atom. Okey. Dan ini semua adalah contoh unsur. Kelas ya. Ini semua UNSUR. Yang kita belajar gambar-gambar ini semuanya adalah unsur. Semua unsur. Sebab dia tidak campur. Ya. Kalau campur kita panggil dia benda yang lain. Itu kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Okey, saya berhenti setakat ini saja. Tak boleh lama-lama online ya, nanti pening kepala. Okey. Jadi kita akan sambung sebatian ya, muka surat 166. Saya akan sambung ini. Saya akan sambung tajuk yang seterusnya. Kamu cuba ingat ya, kalau saya terlupa. Yang ini, sebatian ini, sebatian saya akan sambung pada kelas akan datang. Ya, boleh ya? Maksud dia, saya akan sambung pada hari besok. Betul ya? Besok saya akan sambung besok. Besok saya akan mula pada pukul Besok saya akan mula pada pukul 8.45.
Ya, besok kita ada kelas 1 Omega. Saya mula 8.45 pagi. Okey, boleh kelas? Dan latihan saya akan beri di dalam Telegram lepas ini. Boleh? Boleh? Tolong respon. Boleh. Okey, terima kasih. Jadi kita jumpa besok. Ya. Sekejap ya. Kejap. Okey. Jadi kita jumpa besok pukul 8. Pukul 8.45 pagi ya. Dan latihan saya akan bagi dalam Telegram selepas ini. Jadi kalau tak ada soalan, kita boleh berhenti setakat ini. Kita jumpa besok ya. Okey, bye-bye. Terima kasih.